perspektif Islam. Yang pertama sekali kita lihat kepada definisi hiburan. Hiburan dewan bermaksud sesuatu perbuatan, benda dan lain-lain untuk menghiburkan, menenangkan dan mententeramkan hati. Itu maksud hiburan. Perkara-perkara yang menghiburkan, yang menenangkan dan mententeramkan hati. Hiburan. Mana kata hiburan ni umumlah. Tak semestinya nyanyian, muzik, tak semestinya. Kadang-kadang sendaloka, jenaka dan sebagainya. Maka berdasarkan definisi ini, hiburan ini termasuklah dalam hiburan ini merangkumi permainan, bersukan, berjenaka, sembang, lawak, menyanyi dan sebagainya. Benda-benda yang boleh menenangkan hati, benda-benda yang boleh menghiburkan hati, itu hiburan. Baik. Kemudian saya nota yang pertama ni, poin yang pertama ni saya petik dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Saya ringkaskan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, kitab Mazhab Syafi'i. Nota saya ni saya petik daripada 3 kitab. Yang pertama kitab Al-Fiqhul Manhaji, kitab Fiqh Mazhab Syafi'i. Yang kedua saya petik daripada kitab Fatwa. Fatwa Syekh Dr. Yusuf Qaradawi yang pertama. Dan saya juga petik dalam kitab Al-Fiqhul Islam Mu'alilatu Fiqh Islam dan dalil-dalilnya karangan Dr. Wahbah Al-Zuhaili, kitab Fiqh Pak Mazhab. Jadi yang keempat, kitab Fiqh Pak Mazhab yang keempat. Baik. Jadi poin yang pertama saya petik dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, di mana disebut jenis-jenis hiburan. Ada 3 jenis hiburan sebagaimana kitab Al-Fiqhul Manhaji. Yang pertama, hiburan yang tidak memberikan sebarang kesan. Kesan buruk tak, kesan baik pun tidak. Demam melawat jenaka, habis gitu ya, tak ada apa-apa kesan. Buruk pun tak, baik pun tak. Ini yang pertama. Yang kedua, hiburan yang membawa keburukan. Bila demam, hiburannya lalai, jadi lalai, atau jadi reka sembahyang dan seumpamanya, membawa keburukan. Yang ketiga, hiburan yang membawa kebaikan. Berhibur jadi seronok dan rasa nak kuat, nak buat ibadah contoh. Rasa seronok, rasa nak tenang hati, nak layan anak-anak kita sebagainya. Contoh, ini mendatangkan kebaikan. Ada 3 jenis hiburan sebagaimana dalam kitab Fiqhul Manhaji. Okey, kemudian hukum hiburan. Hiburan yang pertama, hiburan yang tak mendatangkan sebarang kesan, sama ada kesan baik maupun kesan buruk. Hak pertama. Yang pertama tadi, hiburan yang tak mendatangkan apa-apa kesan. Orang tengok jenaka, lawak jenaka, dah ada kesan tak? Tak ada, suka-suka je lah. Suka-suka je lah lawak jenaka contoh. Hukumnya makruh. Apa makna makruh? Tak berdosa. Cuma tak disukai. Pasal apa? Takut habis masa je lah. Kalau masa free tak apalah. Boleh, hukumnya harus pun. Hukumnya makruh makna boleh. Boleh, cuma tak disukai, tak berdosa. Itu makruh ya. Contoh, berada dalam majlis yang penuh dengan gurauan dan lawak jenaka yang tidak memberi faedah. Benda ni makruh. Cuma tuan-tuan, bukan bermaksud kita kena serius, Ustaz. Tak juga. Kalau serius je meleceh, kita dengan anak isi pun serius. Kadang-kadang kena berjenaka juga. Kadang-kadang. Jadi hukum makruh dia hukum asal. Kadang-kadang harus. Makruh tu, yang asal makruh, tapi kadang-kadang harus, bergantung kepada suasana dan keadaan. Pasal Nabi sendiri pun jenaka. Amzahu, kata Nabi, amzahu wala aqulu illa al-haqqa. Aku juga bergurau, tapi aku tak kata melainkan yang benar je. Satu kali Nabi jumpa seorang makcik. Makcik, orang tua tak masuk syurga. Nangis kawan tu. Sabar makcik, sabar. Orang tua ni kan bila masuk syurga, semua akan dikembalikan jadi muda belaka. Tak ada orang tua, jadi muda belaka. Oh, seronok balik makcik dia. Mana kata kadang-kadang jenaka ni tak salah pun, kadang-kadang bukan makruh pun, harus. Tengok keadaan lah, keadaan. Kalau berlebihan jadi makruh. Kalau sekadar untuk menghiburkan hati kita, anak-anak kita, berjenaka, tak ada masalah. Sayyidina Umar sendiri contoh Sayyidina Umar. Satu kali Sayyidina Umar ni, ada sahabat Nabi
yang kena beletir kat isteri dia. Kena beletir kat isteri dia. Sayyidina Umar ni. Jadi dia pun pergi rumah Sayyidina Umar, minta nasihat daripada Sayyidina Umar. Minta nasihat kepada Sayyidina Umar. Tengok pergi. Umar kena beletir kat isteri dia. Contoh. Beletir kat isteri dia. Kawan tengok nak balik. Tak jadi nak tanya. Dia pun tu nak balik. Orang tak sempat jumpa Umar lagi. Tak sempat jumpa. Tengok Umar nak balik. Umar panggil. Sat. Awak han datang. Tiba-tiba nak balik. Tak tadi saya datang tadi. Sebenarnya nak minta nasihat. Kena beletir teruk kat bini saya. Tengok kau pun kena beletir kat bini kau. Sambung aku je. Dalam ayat yang lain, Umar ni, bila sahabat pergi rumah dia, Umar main nak kuda dengan anak dia. Anak dia dah belakang yang kuda. Tapi bukan cerita Musa apa? Musa apa ni? Tengok dia tu. Naik kuda. Bukan. Nak cerita dia tuan, Umar dengan anak ni berhibur. Kadang-kadang Umar jadi kuda. Letak anak atas belakangnya, berhibur. Salah tak hibur? Tak salah. Jadi hukum asal makruh kadang-kadang menjadi harus bergantung kepada situasi dan suasana. Baik. Yang kedua, hiburan yang membawa keburukan. Macam mana hiburan yang membawa keburukan? Hiburan yang membawa keburukan. Jadi apa jadi? Jadi tua, jadi abai sembahyang, jadi leka sebagainya lah. Maka hukumnya haram dan tak boleh diamalkan. Hukumnya haram. Apa-apa hiburan, tak kira lah sukan ke, mainan ke, bila membawa keburukan, jadi haram. Bila hiburan tadi boleh membawa kepada keburukan, sampai tak sembahyang, bersukan sampai tak sembahyang. Main bola sepak, okey je. Tak sembahyang maghrib. Masuk maghrib sembahyang lagi. Balik rumah isyak, maghrib tak sembahyang. Contoh. Bola tak salah saja. Bola tak salah, tapi pasal tadi berlebih-lebihan sampai tak sembahyang itu membawa keburukan, jadi haram tadi. Itu contoh-contoh. Kadang-kadang benda yang harus tapi bila melampaui batas jadi haram. Nak main bola kan tak, tapi cukup waktu sembahyang tu berhenti sembahyang. Contoh. Baik, contoh hiburan yang keterlaluan sehingga mengabaikan tanggungjawab seperti sembahyang. Main badminton ke, bola ke. Dah main asal pun main, isyak berapa menit? Dah maghrib tu bola. Jadi haram, pasal membawa keburukan. Haram. Ustaz, haram main badminton siapa ajar Ustaz? Main badminton tak haram. Kamu tak main sampai tak sembahyang. Ini haram. Jadi pemakna tadi kita kena adjust supaya tak melanggar syariat. Tak kira lah permainan ke, nyanyian ke, lawak senang ke sebagainya, bila membawa keburukan jadi haram. Okey, sambung lagi. Yang ketiga, hiburan yang membawa kebaikan. Hiburan yang membawa kebaikan. Hal ini dibenarkan dalam syarak. Hukumnya halal harus bila membawa kebaikan. Contoh perlombaan. Lomba lari contoh. Bagi kesihatan, kita buat lomba lari anak sekolah sebagainya, pertandingan memanah. Memanah ni memang ada hadis. Ajar anak kamu memanah, alimu auladakum rimah. Ajar anak kamu memanah. Contoh, zaman dulu bila jadi tentera kena pandai memanah. Latih anak memanah. Tak ada salah. Cuma kena kontrol lah, jangan panah orang pula. Ajar memanah, pandai pergi panah orang. Dia dah haram ini. Kan? Sama untuk belajar menembak. Bagus. Contoh, bagus, tapi kena pandai, kena kontrol. Okey, permainan yang berfaedah untuk peperangan dan lain-lain lagi. Dah hiburan nyanyian Ustaz, nyanyian yang baik boleh? Boleh. Nasyid. Kita panggil nasyid lah nyanyian yang baik. Nyanyian yang berpatriotik, menaikkan semangat apa nama patriotik. Nyanyian yang mengingatkan kepada Allah bila dengar tu ingat Allah. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Contohlah. Bila dengar nyanyi, jadi nak mengucapkan syahadah ataupun nak mengucapkan lafaz-lafaz yang tahmid, zikir, takbir sebagainya, bagus. Hal ni dibenarkan. Okey. Sambung. Pelaksanaan hukum ini kepada pelbagai hiburan yang lain. Kita kembangkan hukum tadi kepada hiburan yang lain. Jadi, hiburan tu ada 3 jenis. Ulang balik. Hiburan yang tak mendatangkan apa kesan, baik buruk. Hiburan yang memberi kesan baik, hiburan yang memberi kesan buruk. Kita dah boleh bincang ni. Baik. Bagaimana untuk
hukum kepada pelbagai hiburan yang lain. Okey. Yang pertama, permainan yang tidak memerlukan banyak penggerakan. Contoh. Duduk atas meja, main kartu. Tak. Hukum permainan ini dinilai berdasarkan kaedah berikut. Okey. Permainan yang tak memerlukan banyak penggerakan. Dah apa faedah ya? Kalau bersukan, kalau badminton, berkuat belum. Sihat badan. Duduk itu je. Nah. Apa hukumnya? Baik. Permainan ini dinilai berdasarkan kaedah berikut. Ini dalam kitab Fiqh Manhaji. Setiap permainan yang bergantung kepada kemahiran berfikir dan pengamatan adalah dibenarkan. Contoh, catur. Cuma catur ni khilaf ulama. Ada ulama yang mengharamkan. Tapi mazhab Syafi'i kita membolehkan. Permainan tak bergerak, duduk di meja situ je. Tapi fikiran bergerak. Fikir yang bergerak. Ini dibenarkan. Harusnya setiap permainan yang berdasarkan nasib dan yang membantutkan fikiran. Permainan yang meletakkan penggantungan kepada nasib semata-mata. Hak ni haram di sisi mazhab Syafi'i. Ulama tak sepakat haram, ulama tidak sepakat haram. Mazhab Syafi'i kita dalam kitab Fiqh Manhaji ni haram. Contoh, dadu. Ada pemain daun terus. Main daun terus. Tapi kalau ada unsur penjudian jadi haram. Menang dapat duit contoh. Orang kalah rugi. Pertaruhan. Itu haram yang sepakat ulama. Ni tak ada wang, tak ada pertaruhan, main saja je. Main dadu. Ia bergantung kepada nasib semata-mata. Hak ni kata mazhab Syafi'i dah haram. Tetapi ulama tidak sepakat. Ada pandangan yang mengharuskan, tapi makruh. Faham tak? Rasa banyak orang memilih juga. Kadang-kadang kita buat rosukan sekolah juga. Tadika apa-apa ke. Ada tak tadi? Ada juga lah. Haram, tak ada haram apa. Ini perkara khilaf. Mazhab Syafi'i mengharam. Tuan-tuan, kalau kita kata haram semata-mata haram, tak boleh juga. Pasal, saya buat contoh. Ada riwayat yang sahih. Nabi bila nak bermusafir, Nabi akan buat undian. Buat undian di kalangan isteri dia. Siapa yang ikut Nabi? Takkan nak ikut semua. Ini riwayat sahih. Buat undian, cabut. Kalau kita hari ni pakai batang ni biar mana panjang mana pendek kan kita. Itu undian tu. Tak undian itu adakah dia berkata kepada fikiran? Tak. Habis berkata kepada nasib. Mak kata Nabi dah buat. Ya, kita buat. Jadi nak kata haram secara mutlak tak boleh juga. Lepas Nabi pun pernah buat undian begitu. Dan undian itu memang berkata kepada nasib. Orang tu dapat kan? Lepas orang tu dapat, hak berikutnya beginilah. Beginilah. Tapi nak ceritanya, nak kata haram secara mutlak tidak. Faham tak? Benda ni khilaf ulama. Okey, sambung. 2. Berhibur dengan haiwan seperti menyambung ayam atau lembu. Menyambung ni belaga lah. Belaga ayam. Belaga ayam, belaga lembu, tuan-tuan. Hak ni ulama bersepakat menyatakan hukumnya haram kerana ia meninggalkan kesan buruk kepada manusia dan haiwan. Menzalimi binatang. Tak belaga ayam. Dan kalau ada kesalahan, jadi dosa besar. Okay. Kalau di negara Eropah dia ada apa? Kerbau ke apa ni? Kejar kerbau, mencederakan binatang sebagainya. Kerbau pun kejar dia. Silap-silap dia pun cedera, ditanduk kerbau. Hak itu haram. Mainan itu haram. Menyeksa binatang dan mungkin mencederakan orang sendiri. Perbuatan itu haram. Baik. Yang ketiga, pertaruhan. Pertarungan ya. Pertarungan. Pertarungan musabaqah lah. Perlumbaan. Perlumbaan ya. Ia membabitkan beberapa peraturan. Yang pertama, apa sahaja pertarungan yang tidak membahayakan tubuh badan boleh melatih manusia menjadi kuat dan mahir menggunakan senjata serta mempertahankan diri adalah dibenarkan. Kita buat pertandingan lumba lari contoh. Lumba lari kan pernah dia buat kan?
lomba lari ke lompat tinggi ke lompat jauh ke, contohlah benda-benda yang menyihatkan tubuh badan. Itu dipanggil pertarungan ataupun perlumbaan. Kalau benda-benda yang melatih muslim kuat, hukumnya dibenarkan. Tetapi apa sahaja pertarungan yang membahayakan tubuh badan seperti melukakan, mematahkan tulang atau menghilangkan keupayaan adalah haram. Contoh gusti, tinju dan lain-lain. Dah Ustaz latih, Ustaz latih tak apa, ni pertarungan ni, musabaqa pertandingan ni. Boleh tak? Pertandingan yang boleh mencedera. Tu aja dia harap. Latih lah kita, latih Ustaz bengkak juga latih ni. Latih. Kan kita kali silap petinju ke apa, ke belajar, kadang-kadang kan bengkak juga kan. Latih bukan tahu pun. Baik. Sambung. Baik, hiburan yang membabitkan pertarungan. Setiap permainan yang membabitkan pertarungan wang dianggap sebagai judi yang diharamkan. Permainan yang membabitkan pertarungan wang dianggap sebagai judi dan haram. Kita buat mainan, katalah bola sepak. Nak masuk bola sepak ni kena bayar. Contoh RM100. Bayar RM1 atau RM1. Mainlah dia. Siapa menang dapat hadiah RM500 pukul 5. Yang kalah tak dapat apa-apa. Wang hak selada tu hangus. Yang ni judi. Hak ni judi haram. Judi haram. Faham tak? Permainan je. Ada lumba-lumba. Aku cakap apa lumba? Tak contoh. Kita lumba berapa meter? 5 meter contoh. Kalau kau menang, kau bayar aku 100. Kalau kau menang, aku bayar kau 100. Judi. Walaupun lumba tu menyihatkan badan, tapi membabitkan pertaruhan wang, itu namanya judi, hukumnya haram. Hak ni banyak lagu. Banyak lagu tu ni. Main bola satu. Dalam taksik ni, fikman haji tak bawa saya kering ni, fikman haji dia sebut yang diharuskan pertaruhan ni macam ni. Yang diharuskan. Yang pertama, jika wang hadiah itu bukan daripada pihak yang peserta. Contoh hulai saja. Contohlah saya main duit, saya nak taja. Ni saya taja duit, saya nak taja pertandingan bola sepak ni. Tempat pertama, siapa yang menang, saya akan bayar contoh, saya akan bayar RM5,000. Tempat kedua, RM1,000. Tempat pertama, dua contoh. Yang masuk tu tak bayar apa-apa pun. Hadiah daripada pihak lain. Pihak yang tak terlibat langsung dengan permainan tu. Hanya halal. Ada tak fikman haji? Jadi halal. Pasal hadiah bukan daripada mana-mana pihak. Pihak peserta. Hukumnya halal. Faham tak? Bukan perjudian. Bukan perjudian. Baik. Katakanlah masa nak masuk tu ada daftar Ustaz. Daftar. Bayar pendaftaran. Nak masuk kena bayar pendaftaran. Dah bayar pendaftaran tu buat apa tu? Kena masuk bayar pendaftaran RM50 Ustaz. RM50 tu apa? Hadiah tak? Kalau RM50 wang pendaftaran tadi digunakan untuk wang hadiah, haram. Judi. Tapi daftar untuk pengurusan. Dengan wang inilah akan dibayar sewa padang, dibeli baju, sukan, geri setiap orang atas pengurusan. Boleh. Tapi kalau guna untuk hadiah, itu dikira pertaruhan. Hukumnya judi. Jadi, jelas. Ini ada dekat fiqh Ahmadi. Saya sebut ini dekat fiqh Ahmadi, bukan dengan saya. Yang kedua yang dibolehkan juga, kalau sekiranya wang itu daripada satu pihak, bukan dua pihak. Contoh, saya cabar. Saya cabar Abang Mus, kita lomba. Sampai sana. Kalau Abang Mus menang, saya bayar RM500 kat Abang Mus. Kalau saya menang, Abang Mus tak bayar apa-apa pun. Tak payah bayar apa-apa. Ada pertaruhan tak? Tak ada kan? Duit saya sendiri ada. Nak cabar dia, kalau dia menang tak boleh beri kat dia. Tapi kalau dia kalah, dia tak bayar apa-apa saja. Tak ada pertaruhan. Hak ni dibolehkan. Dalam kitab fiqh haji dibolehkan. Sebab tak ada pertaruhan. Tapi kalau bertaruh, Abang Mus, ni kita bertaruh RM100. Siapa menang 200 ni, dia dapat.
Tu pertaruhan hak tu haram dikira judi. Faham? Okey. Baik. Jadi setiap mana yang membabitkan pertaruhan wang dianggap sebagai judi yang diharamkan. Walau bagaimanapun terdapat satu pendapat pandangan di kalangan ulama mazhab Syafi'i yang membenarkan pembabitan wang dalam pertaruhan seperti pertandingan lumba dan memanah. Pendapat ini berdasarkan hadis mursal yang diriwayatkan Abu Daud. Nabi SAW bertaruh dengan Rukanah. Ketika itu Rukanah masih musyrik dan hadiahnya berupa beberapa ekor kambing. Ini pendapat yang dhaif. Pendapat yang dhaif. Ada satu pandangan yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Dan untuk pertarungan apa lumba dan manah ni boleh. Dibolehkan atas dasar Nabi pernah bertarung dengan Rukanah. Tapi hadis ni lemah. Pandangan lemah. Pandangan ni lemah Hadis Abu Daud tapi pandangan lemah. Pasal ulama buat hujah dalam kitab fiqh hadis sebut masa tu Rukanah masih kafir. Dia sabar Nabi. Nabi terima, Nabi tak ambil pun. Nabi terima tenang Nabi. Nabi tak ambil pun upah tu. Akhirnya Rukanah ni peluk Islam. Jadi di situ ulama pandangan yang sahih dalam mazhab Syafi'i menyebut perbuatan ni semasa Nabi buat ni sebagai bentuk dakwah kepada Rukanah ni, hasil daripada Nabi memenuhi permintaan dia ni, akhir dia memeluk Islam. Jadi pandangan yang dhaif. Pandangan yang kuat kalau membabitkan pertaruhan jadi judi yang hukumnya haram. Adapun Nabi tak ambil pun dan Nabi menyahut cabarannya untuk tu yang dakwah, akhir dia memeluk Islam. Faham Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambung. Hukum nyanyian dan muzik Islam. Selesai kita berkaitan dengan hiburan secara umumnya. Kita masuk kepada nyanyian dan muzik. Nyanyian dan muzik, lagu-lagu lah, termasuk nasyid dan sebagainya. Boleh ke tak boleh? Isu nyanyian dan alat muzik merupakan isu yang menjadi perdebatan dan khilaf yang besar di kalangan ulama. Tuan-tuan, isu ni isu yang besar, isu yang kontroversi. Saya mengajar di satu surah Jumaat di Selangor ni. Al-Jifah Ustaz tolong ulah berkaitan dengan nasyid dan muzik. Pasal ada Ustaz macam kat sini kata sepakat ulama Pak Mazhab haram. Nasyid Raihan tu tak Raihan haram, Pak Mazhab tu haram. Amboi, tuan-tuan. Ada Ustaz mengajar Pak Mazhab sepakat kata haram muzik, nasyid ke apa kau ada muzik haram. Allah sungguh Ustaz. Pak Mazhab sepakat kata dia haram. Pening ahli jemaah. Ustaz mengajar itu. Tuan-tuan, saya buat nota ni tuan-tuan, saya refer kepada kitab song. Ni kitab yang pertama ni, kitab Fiqh Pak Mazhab. Al-Fiqh Islam wa Ilal Fiqh Islam dan dalil-dalilnya, kitab Fiqh Pak Mazhab karangan Dr. Wahbah Al-Zuhaili, ada sebelah jilid. Ni yang keempat. Kitab yang kedua saya ambil kitab ni, kitab Fatwa Syekh Dr. Yusuf Qadawi. Jilid yang pertama. Syekh Qadawi jilid pertama. Dapat jilid semua. Baik, tuan-tuan. Kesimpulan daripada kitab Sor ni saya rumuskan di dalam nota saya ni. Di mana menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Ilal jilid yang keempat muka surat 2664 ya. Dia sebut poin yang pertama, sebahagian ulama mazhab Hanafi dan Hambali berpandangan haramnya nyanyian walaupun tanpa alat muzik. Memang ada ulama yang kata haram nyanyian. Ini pandangan sebahagian ulama mazhab Hanafi, sebahagian ulama mazhab Hambali yang mengatakan haram nyanyian walaupun tanpa alat muzik. Tak ada alat pun, nyanyi sahaja je. Tak. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada nyanyi tu walaupun kalimah syahadah tu. Tapi menyanyi. Sebahagian ulama mazhab Hanafi dan Hambali, bukan semua, sebahagian kecil mengharamkan walaupun tanpa muzik. Dan kalau muzik tak boleh. Ini pandangan yang dibawa oleh Wahabi ni, oleh sebahagian geng-geng mazhab Wahabi ni. Baik. Sebahagian yang lain daripada kalangan ulama mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki mengharuskan
Tanpa muzik boleh. 3 mazhab lagi kata boleh. Bukan semua. Sebahagian ulama mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki mengatakan boleh nyanyian tanpa muzik, tanpa alat muzik. Dah? Sebab tu saya katakan tadi, isu khilafiah yang besar. Saya sebut khilafiah dulu supaya kita open mind tu, okey. Nanti kita akan lihat apa pendapat yang kita nak amalkan. Okey. Zahirnya pandangan kedua ini pandangan yang rajih, yang lebih tepat, iaitu harus. Baik. Ulama mazhab Syafi'i berpandangan makruh nyanyian tanpa alat muzik. Nyanyi tanpa alat muzik ni makruh. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i dah kalau dengan alat muzik, sebahagian kata haram, sebahagian kata makruh. Ulama mazhab Syafi'i sendiri, ia tidak haram. Tak haram kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya kata Aisyah, sesungguhnya Abu Bakar masuk kepadaku sedang di sampingku ada 2 gadis hamba daripada orang Ansar sedang menyanyi. Satu kali di rumah Sayyidatina Aisyah lah, Sayyidatina Aisyah ada 2 orang jariah, jariah perempuan hamba menyanyi-nyanyi di rumah Nabi. Rumah Aisyah pun Nabi lah. 2 orang perempuan hamba ni menyanyi. Abu Bakar masuk dan berkata, adakah di rumah Nabi ini terdapat serunai syaitan? Rumah Nabi ada serunai syaitan? Abu Bakar marah. Siapa Abu Bakar tu? Buat Aisyah lah. Bapa mertua Nabi. Kan? Abu Bakar dengar nyanyi marah. Apa di rumah Nabi ada suara syaitan? Serunai syaitan? Nabi ada sekali. Nabi dengar. Nabi kata dakhuma, biarkanlah kedua-duanya. Innaha ayyamul Eid. Kan hari ni hari raya, biarkanlah. Nabi kata kat Abu Bakar. Kalau haram nyanyi ni tuan-tuan, tentu Nabi awal-awal larang. Ini Nabi ada sekali di rumah tu, perempuan nyanyi, Abu Bakar larang, Nabi kata biarlah, hari ni hari raya. Hadis ni sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Disepakati Imam Bukhari, Imam Muslim. Sahih. Jadi hadis ni kuat, kemudian mafhum dia, maksud dia jelas, soreh. Maksud jelas, hadis pun kuat. Okay. Maka Imam Al-Ghazali dalam karangannya dan kitabnya juga memetik kesepakatan ulama tentang keharusan nyanyian tanpa alat muzik. Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab dia, tulisan dia disebut ulama sepakat harusnya nyanyian tanpa alat muzik. Nampak tak? Baik. Dah Ustaz kalau nyanyi dengan alat muzik kan? Nyanyi alat muzik gitar ke, biola ke, kompang. Macam mana pula Ustaz? Pakai alat muzik yang bagus tu kompang. Kan? Okey. Suara perempuan macam mana? Tu panjang. Tu termasuk dalam kategori garis panduan. Tak apa, abang tanya saya jawab dulu. Suara wanita berlaku khilaf ulama. Pendapat kebanyakan ulama, suara wanita bukan aurat. Tetapi haram bila timbul fitnah. Berdasarkan ayat Al-Quran, fala tahdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Janganlah perempuan itu melunak-lunakkan suaranya, nanti orang lelaki yang berpenyakit hati akan berubah melakukan kejahatan. Jadi pandangan jumhur ulama, suara perempuan tidak aurat. Dan Nabi sendiri, sahabat perempuan ni bila ada masalah jumpa Nabi, bertanyakan kepada Nabi, tak ada pun tak cakap, tapi tak ada. Nanti akan beritahu. Dalam majlis ilmu pun perempuan bertanya Nabi, menunjukkan suara tu bukan aurat. Cuma haram bila menimbulkan fitnah. Tak. Orang pejabat, perempuan pejabat pergi kat kamu, alah bagus ni tu. Contoh. Baca apa? Mau malah. Contoh kan menimbulkan fitnah. Timbul fitnah lah, kali dua bagus. Iya. Kalau menimbulkan fitnah jadi haram. Kalau tak timbul fitnah tak apa, budak sekolah tak apa. Kecuali dia buat pamer di kalangan perempuan, tak ada lelaki-lelaki dah tak ada masalah. Bila ada lelaki-lelaki tengok menimbulkan fitnah kan tidak, timbul fitnah jadi haram. Tak timbul fitnah tak haram.
Nanti kita akan bicara balik dalam apa namanya garis panduan yakin. Saya ada nota kedua yang garis panduan yakin berkaitan dengan hiburan dalam Islam. Baik. Okey, saya sambung sikit lagi. Pandangan yang masyhur daripada empat mazhab haram nyanyian dengan alat muzik. Pandangan yang masyhur. Bila sebut masyhur, makna ada pandangan kedua yang tak masyhur. Pandangan tak masyhur tak haram. Mari ulama ustaz-ustaz ni, hak usaha yang ini gerah ni. Ni nampak ni. Pandangan yang masyhur dalam empat mazhab haram. Kamu faham tak apa maksud masyhur? Kena belajar istilah fiqh ni. Kena belajar istilah fiqh masyhur. Bila sebut masyhur, ada pandangan yang kedua yang tak masyhur. Kena faham baik-baik itu istilah fiqh tu. Pandangan yang masyhurnya kalau pakai alat ni haram. Pandangan yang kedua tak haram. Selagi tak membawa keburukan. Baik. Imam Malik, ulama Zahiriyah dan sebahagian ulama tasawuf mengharuskan nyanyian walaupun menggunakan alat muzik. Nampak tak? Tadi kita sepakat. Pendapat yang masyhur, pendapat yang tak masyhur ni tidak harus. Baik. Ia juga adalah pandangan sebahagian para sahabat. Ni pandangan yang kata boleh menyanyi walaupun dengan alat muzik. Juga pandangan sebahagian sahabat Nabi seperti pandangan Ibn Umar, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Muawiyah, Abu al-As dan lain-lain. Sahabat Nabi yang berpandangan nyanyian dengan alat muzik pun tak haram selagi nyanyian yang baik. Nampak tak? Pening Ustaz, kakak ni kata boleh ke tak boleh. Itu saya sebut tadi, perkara ni perkara khilafiah. Perkara yang ulama berbeza pandangan yang besar perbezaan. Bila berbeza pandangan, boleh ambil mana-mana pandangan yang ulama besar. Baik, tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rumusan. Ni rumusan ni. Waktu nak pegang hati Ustaz, pegang. Rumusan ni rumusan saya petik dari kitab Fatwa Syekh Qadhawi. Yang tadi saya petik dari kitab Fiqh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Fiqh mazhab. Jadi rumusan ni saya ambil dari Syekh Qadhawi di rumusan yang cantik dan kitab fatwa. Di mana Syekh Qadhawi menyebut Syekh Dr. Qadhawi dalam fatwanya yang pertama muka surat 688 ni, tak ada cahaya ni. Okey. Membuat rumusan seperti tentang hukum nyanyian seperti berikut. Isu nyanyian dengan alat muzik dan tanpa alat muzik adalah isu khilafiyah yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Khilafiyah maksud apa? Ulama memang berbeza pandangan. Mereka bersepakat pada perkara tertentu. Ada tempat-tempat ulama sepakat, serius kata. Dan mereka berkhilaf pada perkara-perkara lain. Ada perkara-perkara yang ulama khilaf, ada perkara yang ulama sepakat. Jadi conclusion yang kita nak ambil, yang pertama sekali, benda ni benda khilafiyah. Poin yang kedua, mereka bersepakat haram nyanyian yang mengandungi perkara-perkara keji, fasik dan menggalakkan kemaksiatan. Ni. Sepakat ulama, seluruh ulama sepakat serius kata apa-apa sahaja nyanyian yang mengandungi perkara-perkara keji, puja nafsu, puja wanita, puja dunia, contoh lah kan. Perkara fasik dan menggalakkan kemaksiatan haram. Nampak tak? Contoh-contoh. Aku cinta kepadamu. Apa rumah? Hanya itu yang ku tahu. Tak pandang nyanyi aja ni. Abang punya tak? Ucapan puja wanita lah. Puja wanita. Tapi kalau tu puas sikit. Oh Tuhanku. Oh Tuhan, kita Tuhan. Cantik. Sikit kan? Sini kata puja nafsu, puja syahwat. Haram lah. Tapi ubah cerita Allah. Cantik je. Sikit je. Abang pun pandai buat lirik kan? Tukar sikit. Oh Tuhanku. Jadi cantik je. Kita boleh buka kumpulan nasyid hospital. Okey, sambung. Tuan, kita punya tazkirah ni 2 jam sampai pukul 4.30 itu asalnya. Kalau tentu ada apa namanya, ada kerja apa tu nak tinggalkan, saya tak salah. Jadi tu
Tapi tuan-tuan nak tinggal tak pula. Tapi yang ada SPL tu, dia nak SPL kena adalah kena dapatkan apa nama kedatangan. Baik. Sambung ya. Yang kedua, mereka sepakat harus nyanyian yang baik-baik pada tempat dan masa yang sesuai. Yang pertama sepakat ulama haram nyanyian-nyanyian yang mengandungi perkara-perkara keji, benda-benda haram, menggalakkan maksiat, sepakat ulama kata haram. Ni poin penting ni. Poin yang ketiga, ulama sepakat harus nyanyian yang baik-baik pada tempat dan masa yang sesuai, seperti perkahwinan, hari perayaan, ketibaan orang yang hilang, kerana terdapat nas yang sahih dan soreh. Soreh bermaksud jelas, nas tentang perkara tersebut. Sepakat ulama harus nyanyian yang baik-baik pada tempat dan masa yang sesuai. Masa kat mana? Masa perayaan. Tempat mana? Tempat rumah ke, tempat masjid lah. Kalau begitu, sepakat ulama kata harus. Pasal ada hadis. Contoh hadis yang kita baca tadi. Disepakati Imam Bukhari, Imam Muslim, dua jariah menyanyi di rumah Nabi pasal hari raya. Bila Abu Bakar larang, Nabi kata biarkan. Hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Sahih. Nak tolak tak boleh. Maka berdasarkan hari ini, kalau nyanyian hak baik-baik, tak sesuai tempat dia, masa perayaan, sepakat kata harus. Kalau ada kata haram juga, maka yang kata haram ni tolak pasal bercanggah dengan hadis Nabi. Ini hadis sahih. Siapa kata haram, pandangannya telah bercanggah dengan hadis yang sahih dan sahih. Dah kuat, jelas. Ini lah. Contoh lain. Nabi sebut dalam bab perkahwinan. A'linu hadzal nikah waj'alu fiha waj'aluhu bil masajid wadribu 'alaiha bil dufuf. Hadis Imam Tirmizi. Yang bermaksud iklankanlah perkahwinan. Nak kahwin, iklan, jangan sorok. Nah, kita hak pertama iklanlah, hak dua sorok start nanti lama tahun. Jadi sorok masak baik masak lagi. Iklan perkahwinan. Buat di masjid nanti, buat di masjid. Wajib tak? Buat di masjid dua pandangan. Sebahagian ulama mengatakan sunat, sebahagian ulama mengatakan harus. Ada golongan hak kata bid'ah tu, itu bukan ulama. Saya pernah tipu dalam akhbar. Seorang ustaz apa benda ke, dia kata perkahwinan di masjid meniru upacara Kristian, perayaan Kristian. Tolak ni tuan. Ucapan macam ni bercanggah dengan hadis Nabi. Nah, ulama kata dua hukumnya, sunat ataupun harus. Berdasarkan hadis Nabi ni. Jadikan di masjid wadribu 'alaiha bidufuf, dan pukul kompang. Pukul kompang. Kan kompang kan nak musik. Maka menunjuk tuan-tuan, kalau nak kata haram hak musik tu, Nabi suruh pukul kompang. Nah, pukul kompang. Membuka untuk pukul kompang. Pukul kompang. Alhamdulillah. Kalau tak pukul kompang, boleh sekali-sekali. Pukul kompang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi, berdasarkan hadis ini, Nabi suruh pukul kompang. Pasal untuk mengiklankan perkahwinan. Menunjukkan penyanyian dengan alat-alat muzik tadi, bila kena pada tempatnya, tidak haram. Hukumnya harus. Berdasarkan hadis ini. Dua, poin yang seterusnya. Ulama berbeza pandangan pada nyanyian yang lain daripada itu. Lain daripada itu, tadi kita dah bicara kan, kalau nyanyian ini sepakat ulama, nyanyian yang mengandungi perkara yang haram, keji, itu sepakat kata haram. Nyanyian yang elok-elok, di tempat yang sesuai, masa sesuai, harus. Okey. Lain daripada itu, berlaku khilaf ulama. Okey, sebahagian ulama mengharuskan semua nyanyian, sama ada dengan alat muzik ataupun tanpa alat muzik. Alat muzik ke tanpa muzik haruslah, asalkan baik. Asalkan baik. Yang kedua, sebahagian ulama mengharuskan nyanyian tanpa alat muzik dan melarang nyanyian dengan alat muzik. Ada sebahagian ulama yang lain, kalau nyanyi tanpa alat muzik boleh, kalau dengan alat haram. Itu pandangan yang kedua. Pandangan kedua. Yang ketiga, sebahagian ulama mengharamkan semua nyanyian sama ada dengan alat muzik ataupun tanpa alat muzik. Ini pendapat sebahagian kecil ulama. Tak kira nyanyi haram berlaku. Ini ekstrim. Jadi dia ustaz-ustaz Wahabi, dia pakai ni. Yang dapat yang tiga.
Ya, pendapat yang ketiga yang mengatakan nyanyiannya tak kira sama ada alat muzik ke tak alat muzik haram belaka. Yang pendapat ni. Pendapat ni pendapat yang kecil. Nak kata sepakat ulama tak mazhab tak betul. Kita bicara tadi ulama sepakat harus nyanyian kalau kena pada tempat ni dan masanya. Faham tak? Baik tuan-tuan. Pandangan yang dipilih dan difatwakan oleh Syekh Qadawi ialah ni pandangan hak dan pandangan yang lebih relevan pada masa sekarang ni. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan kita nak tutup alat muzik susah. Nah, radio, TV, kena alat muzik, handphone pun alat muzik. Dengar tak sembahyang ni, ting 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 ting. Dengar sembahyang. Payah tuan-tuan. Kita nak haramkan anak kita dengan nyanyian. Dia cakap pula. Rumah kawan ni sebagainya, internet. Payah. Jadi, apatah lagi benda ni disukai oleh fitrah manusia. Kita nak stop terus tak boleh. Kita kena bimbing biar ni selaras dengan kehendak Allah Ta'ala. Biar nyanyi tu nyanyi hak baik-baik. Faham tak? Kalau kita nak stop, tak jadi tuan-tuan. Dia akan cari tempat lain anak kita. Cari tempat lain, lebih teruk. Kita bimbing dia supaya dia ambil hak dia. Maka pandangan yang lebih relevan, pandangan Syekh Qadawi ni, yang difatwakan Syekh Qadawi, yang menyebut nyanyian pada asalnya adalah halal berdasarkan kaedah asal pada sesuatu itu adalah halal selagi tidak ada nas yang sahih yang mengharamkan. Nyanyian ni bukannya ibadah, termasuk perkara ibadat. Kaedah usul fiqh al-aslu fil asya'i bah, asal pada sesuatu itu harus selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Berbeza dengan ibadah. Ibadah tak boleh. Ibadah berdasarkan ketetapan. Tapi adat termasuk nyanyian asalnya harus selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Kata Syekh Qadawi, nas-nas yang mengharamkan nyanyian sama ada ia sahih. Nas-nas yang menjadi hujah ulama yang kata haram nyanyian ni, nas itu kadang-kadang sahih terang tetapi tidak sahih. Tapi nas itu tak sahih. Hadis yang terang tapi tak kuat. Bila tak kuat tak terlalu hujah. Contoh hadis ini menyebut manjalah sa'ila qainah wastama'a ilaiha subba fi udhunaihi anuk. Siapa-siapa duduk kepada perempuan yang menyanyi dan mendengar nyanyiannya akan dituangkan dalam telinga yang cecair dari api neraka. Nah, kalau kita nak kata haram secara mutlak hadis ni tu dan umum Nabi tu dua perempuan jalan menyanyi boleh. Nampak tak? Jelas tak? Kemudian hadis yang kedua ni lemah. Hadis kedua ni ulama ada kata lemah. Bila lemah tak kuat buat hujah. Dalam hukum hadis yang lemah tak boleh buat hujah. Dalam bab fardhu amal boleh amal, tapi bab hukum tak buat hujah. Jadi ada hadis yang sahih, hadis yang tegak tapi tak sahih, tak kuat. Bila tak kuat tak ada hujah. Ada hadis yang sahih tapi tak sahih. Ada juga hadis yang sahih tapi tak sahih, tak jelas. Sahih dah tapi tak jelas. Dan ia hak macam mana? Bila ada hadis ni, hadis jadah menyanyi Nabi benarkan, hadis ni mengharamkan, mesti ada sebab. Kalau hadis tu dua-dua sahih, ulama akan kata takkan dua-dua hadis bertembung. Maka ulama akan menafsirkan hadis ni. Yang kata halal, yang kata haram ni kerana faktor lain. Pasal apa? Contoh nyanyian yang menimbulkan fitnah, nyanyian dengan ucapan yang menimbulkan syahwat dan seumpamanya. Itu tak boleh situ. Tuan-tuan, saya bagi contoh tuan-tuan. Perempuan zina kubur, apa hukum perempuan zina kubur? Dalam hadis sahih yang kata la'nallah zuwaratul kubur. Allah laknat perempuan yang ziarah kubur. Sahih. Tapi ada hadis sahih lain. Aisyah tanya Nabi, ya Allah, apa aku nak baca bila aku nak pergi kubur? Nabi ajak Aisyah, assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin. Nabi ajak Aisyah bawa pergi ziarah kubur. Sahih juga hadis ni. Kalau kita lihat macam takkan Nabi bercakap bertempung. Tak dikata Allah nak perempuan kubur. Tiba-tiba Aisyah dia kubur ajar siap ada mau lagi. Maka kata ulama dua hadis ni yang zahir ta'arud ni mesti ditafsir dengan betul.
Tak pergi opah dalam kubur, jaga adab-adab dia, hukumnya harus. Sebab Nabi ajar Aisyah, hak laknat ni dia pergi ke kubur ni bukan fitnah. Pergi ke kubur dia menangis di kubur. Contoh kan, ada pun niat dia meratap kematian. Hak ini haram. Faham tak? Maka hadis tu pun juga hadis berkaitan dengan hiburan ni pun sama. Yang kata perempuan menyanyi kepada Nabi itu sahih. Nak kata haram, itu sahih. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kesimpulannya Syekh Qadhi sebut, kesimpulan kita ambil pandangan yang lebih apa namanya? Rasional sebagaimana fatwa Syekh Qadhi, hiburan itu halal pada asalnya selagi tak ada perkara-perkara yang melanggar batas-batas syariat. Ini pandangan yang lebih relevan dan dipilih dan difatwakan Syekh Qadhi sendiri dan dalam negara kita hari ini. Pandangan yang lebih relevan yang difatwakan, hukumnya harus dengan syarat tidak ada perkara-perkara yang melanggar batas-batas syariat dan akidah. Baik, kemudian Syekh Qadhi menjawab hujah-hujah ulama yang mengatakan haram. Antara hujah ulama yang mengharamkan nyanyian ini hujah dia ayat Quran. Nah, ayat Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Bermaksud, dan ada di antara manusia yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibat menyesatkan dirinya dan orang ramai dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Mereka lah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Luqman ayat ke-6. Jadi ulama yang kata haram nyanyian ni, dia buat hujah ada di kalangan manusia mereka yang membeli lahwal hadis, ucapan-ucapan yang sia-sia. Lahwa ni sia-sia, ucapan yang sia-sia. Jadi ucapan yang sia-sia ni mereka menafsirkan nyanyian. Mereka tafsir nyanyian. Tafsir nyanyian itu tepat tak? Adakah nyanyian? Dah macam mana kalau kita cakap bohong? Cakap bohong, contoh, dusta, tipu, fitnah. Jadi ayat ni ditafsirkan oleh ulama yang kata haram nyanyian. Dia menafsirkan lahwal hadis ini, ucapan yang sia-sia ni, dia tafsir nyanyian. Tapi hujah ini ditolak oleh ulama. Okey? Mereka membeli ucapan lahwal hadis, ucapan yang sia-sia ni untuk menyesatkan orang ramai daripada jalan Allah tanpa ilmu, dan mereka menjadikan agama Allah sebagai ejek-ejekan. Baik. Pandangan yang kata haram pakai ayat ini pandangan sebahagian sahabat dan tabi'in. Mereka menjadikan ayat ini sebagai hujah untuk mengharamkan nyanyian. Tapi bukan semua sahabat yang kata begitu. Bukan semua sahabat yang menafsirkan begitu. Ada sahabat Nabi yang menafsirkan sebaliknya. Faham tak? Ada sahabat kata lahwal hadis bukan nyanyian, ini kata bohong, cakap bohong, tipu, fitnah. Maknanya kata ayat Quran memang kuatlah, tapi mafhumnya tak soreh, tak jelas. Mafhumnya tak jelas. Ada kata lahwal hadis nyanyian, ataupun cakap bohong, ataupun tipu, fitnah sebagainya. Faham tak? Jadi tuan-tuan, Syekh Qadhi dalam fatwa dia memetik jawapan daripada Al-Imam Ibn Hazmi. Imam Ibn Hazmi menjawab hujah ni. Dipetik Syekh Qadhi, di mana kata Imam Hazmi, ia tak boleh dijadikan hujah untuk nak kata nyanyian itu haram kerana beberapa sudut. Kata Imam Hazmi, yang pertama, kata seseorang itu tak boleh dijadikan hujah melainkan kata Rasulullah. Yang menafsirkan lahwal hadis sebagai nyanyian itu sahabat Nabi. Kata sahabat tak boleh hujah. Hujah kita Quran, hadis, ijma' qiyas. Ini hujah yang disepakati oleh jumhur ulama. Hujah lain perkataan sahabat, masalah
istishab qaul sahabi Ahmadiyah. Ni pandangan hujah ni sebahagian ulama terima, sebahagian ulama tolak. Kebanyakan ulama tolak. Yang 4 perkara ni jumhur terima. Quran, hadis, ijma' qiyas. Jadi Ibn Hazmi kata perkataan sahabat tak boleh dihujah. Dan ini juga pandangan Imam Mazhab Syafi'i kita. Kau jadi dalam Mazhab Syafi'i, pandangan sahabat tak boleh dihujah. Jadi tuan-tuan, yang menafsirkan lahwal hadis itu bukan Nabi, sahabat. Pandangan sahabat tak boleh jadi hujah kata Ibn Hazmi. Yang kedua, sebahagian sahabat dan tabi'in yang lain menyanggahi pandangan mereka. Memang ada sahabat yang menafsirkan lahwal hadis itu nyanyian, tapi ada sahabat hak lain yang kata bukan nyanyian. Yang menolak pandangan sahabat ni sahabat Nabi juga. Faham tak? Bukan kita. Sahabat Nabi juga yang menolak. Kan ada pandangan sahabat Nabi yang membenarkan nyanyian alat muzik tadi, kita dah sebut tadi. Itu sahabat-sahabat Nabi yang menolak. Ayat ini sebagai hujah untuk mengharamkan nyanyian. Ya? Baik. Yang ketiga, nas ayat itu sendiri membatalkan hujah mereka kerana di dalam ayat tersebut disebut beberapa sifat yang mana sifat ini sesiapa sahaja yang melakukannya maka ia menjadi kafir. Tuan-tuan, kalau kita perhati pada nas, tengok kan? Di kalangan manusia ada mereka yang membeli ucapan yang lalai. Apa tujuannya? Liyudilla an sabilillah, bertujuan untuk menyesatkan orang ramai dari jalan Allah. Yang haram tadi sifatnya bertujuan menyesatkan orang. Kalau nyanyian tadi bertujuan menyesatkan orang, haramlah. Tapi kalau nyanyian nasyid yang mengingatkan pada Allah, adakah menyesatkan orang ramai daripada jalan Allah? Tak. Jadi kalau pakai hujah ini untuk mengharamkan semua nyanyian, tak betul. Sebab Allah sebut nyanyian yang haram ni yang bertujuan menyesatkan daripada jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan agama Allah sebagai ejekan. Itu haram. Kalau dia buat nyanyian tadi, nyanyian mengejek agama Islam, haramlah. Tapi kan nyanyian tadi tujuan baik, mengingatkan kepada Allah, zikir kepada Allah. Contoh, tak? Haram ke mana? Bukan bertujuan menyesatkan agama Allah. Clear tak? Clear. Jadi dia ceritanya nak guna ayat ini untuk nak kata nyanyian haram lah, tak boleh, tak betul. Istidlal dia, cara penghujahnya tak betul, salah. Faham tak? Kata Ibn Hazmi, kalau ada orang beli Quran ni untuk tujuan mengejek-ngejek ayat mengejek Quran, haram juga, boleh kurang. Jadi nak kata ayat ni tentang nyanyian tak kena. Benda-benda hal lain, perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kekufuran, iaitu dia jadikan satu ucapan untuk menyesatkan orang. Hak ni haram. Baik, kata Syekh Qadawi lagi, ada pun hadis yang menjadi hujah golongan yang mengharamkan nyanyian, semuanya dipertikaikan kekuatan dilalah dan mafhumnya oleh para ulama. Maka apabila gugur hujah-hujah yang diharamkan nyanyian, yang mengharamkan nyanyian, maka kekalah ia dengan asal halalnya. Jadi bila hujah-hujah kata haram tak kuat berlaku, gugur, maka kekallah nyanyi tadi balik pada kaedah asal, asalnya harus. Dan kata Syekh Qadawi, apatah lagi sabit nas yang sahih tentang kehalalan nyanyian umpama hadis. Apatah lagi ada nas yang sahih yang menyebut halalnya nyanyian tadi umpama hadis yang kita bacakan tadi, yang dua perempuan jariah bernyanyi di rumah Nabi. Abu Bakar tegur, Nabi kata biarkanlah mereka nikah raya. Itu hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, disepakati Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka cukup tengah hari ini untuk mengatakan nyanyian itu yang baik hukumnya halal, yang haram pun yang bercanggah dengan syariah. Okey, jelas tak? Jelas? Clear. Alhamdulillah. Sambung. Dan kemudian saya sentuh di sini muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan ya. Okey. Muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan bagi hal ihwal agama Islam Malaysia dalam persidangan kali kedua pada 12 hingga 13 Mei 1981 telah membuat keputusan seperti berikut. Ini saya datangkan juga ni. Tadi fatwa ulama Arab lah, Syekh Qadawi dan juga Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Sekarang saya datangkan fatwa Malaysia kita pula. Tuan-tuan tengok ya.
Yang pertama nyanyian yang seni katanya baik, tidak lucah, tidak biadab, tidak mendorong kepada maksiat, tidak bercampur gaul antara lelaki dan perempuan dan tidak membawa kepada fitnah adalah harus. Ini fatwa kebangsaan fatwa kebangsaan. Dua, jika nyanyian seni katanya tidak baik, lucah, biadab, mendorong kepada maksiat, bercampur gaul lelaki dengan perempuan dan membawa kepada fitnah, maka nyanyian itu adalah haram. Hari ni hari video haram. Hak ada TV tu. Halal ke haram tuan? Halal kan? Halal. Haram tak. Nak kata haram tak berani. Nak kata halal pun tak berani. Haram. Tuan-tuan nilai sendiri tuan-tuan. Ya? Dengan pakaian menjeluk mata, dengan pendahan aurat, dengan percampuran gaul lelaki perempuan, tak syok lagi benda-benda macam tu haram. Jadi sepatutnya tuan-tuan, kena panduan hiburan Islam ni jatuh dah kuala lama lah. Sepatutnya lah industri hiburan ni boleh diteruskan tapi kena pakai panduan. Ini saya akan betul tadi dari panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM sendiri. Oleh JAKIM. Mana kata bukan Islam datang bukan nak hapuskan hiburan. Tak ada masalah, boleh teruskan. Cuma biarlah kita berhibur ni tuan-tuan mendapat rezeki yang halal. Takkanlah arti-arti nak abang nak rezeki yang haram sama namanya. Semua akan mati untuk kubur neraka. Apa salahnya kita buat hiburan ni sesuai dengan kehendak Islam. Duit dapat, hati seronok, halal lagi. Kan? Okey. Yang ketiga, pancaragam yang melalaikan hukumnya haram. Kalau melalaikannya haram. Di mendengar nyanyian dan pancaragam adalah harus dengan syarat seni kata baik, tidak lucah, tidak biadab, tidak bercampur lelaki dengan perempuan dalam keadaan yang tidak menimbulkan fitnah, dan menyanyi untuk menimbulkan semangat jihad adalah harus. Nyanyi jihad. Lagu-lagu rusak boleh. Kan mari geng-geng orang nyanyi haram. Guna lagu tu. Elok pula dia diberi. Boleh lah. Tak masalah. Baik. Okey. Guys, panduan hiburan dan Islam. Okey. Ulama-ulama yang mengharuskan nyanyian dan hiburan telah meletakkan garis panduan dan syarat-syarat yang ketat. Antaranya yang pertama, tujuan penganjuran nyanyian untuk kebaikan. Yang kedua, berpakaian sopan dan menutup aurat. Pakaian sopan tutup aurat. Dia tuan-tuan, jadi sebab artis ni, kita nasihatkan dia. Untuk dia nak teruskan industri mereka. Kerana itulah muncul nafkah mereka, rezeki mereka, sumber mereka. Kita nasihatkan mereka supaya jadikan sumber itu sumber yang halal. Kan? Bukan kita suruh dia berhenti. Tak apa menyanyian, tapi biar jadikan sumber-sumber yang halal. Macam mana nak buat tu? Ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama. Jadi antaranya berpakaian sopan serta menutup aurat. Yang ketiga, tidak bercampur aduk lelaki perempuan sehingga menimbulkan fitnah dan merasan kemaksiatan. Yang seterusnya, seni kata lirik bermutu dan tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tempat dan gaya persembahan yang tidak mengundang maksiat. Persembahan tuan, tempat sebagainya tak mengundang maksiat. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, garis panduan hiburan dan Islam yang lengkap boleh rujuk ke garis panduan yang disediakan oleh pihak JAKIM. Saya garis panduan pihak JAKIM saya nak ambil, nak betulkan sedikit sekadar masa yang sempat pada hari ini untuk sama-sama kita ikuti. Tuan-tuan tengok sikit ya. Okey, ini garis panduan JAKIM ya. Tuan-tuan, garis panduan JAKIM ni lama dah tuan-tuan. Dikemas kini pada 10 hingga 11 Februari ni 2015, diperakui oleh Muzakarah Jawatan Fatwa Kebangsaan kali yang ke-107 pada 10 dan 11 Februari 2015. Hak ni hak baru. Tapi garis panduan ni dah lama dah JAKIM keluarkan. Ni edisi kedua ni. Ini edisi kedua ni diperakui oleh Muzakarah Jawatan Fatwa Kebangsaan. Baik, tengok ya. Saya nak pergi kepada garis panduan. Tujuan saya nak sebutlah sini. Latar belakang saya kena baca. Saya nak rekahkan. Kalau boleh kita berjauh sikit. Okey. Latar belakang. Okey, saya ambil sikit lah. Latar belakang sikit ya. Latar belakang sikit, saya ambil sikit. Okey.
Saya ambil cerita latar belakang yang disebut dalam fatwa dalam garis panduan hiburan dalam Islam yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Latar belakangnya pihak JAKIM menyebut sebaik-baik perkara yang mendamaikan jiwa adalah dengan mengingati Allah Ta'ala. Tuan-tuan, hiburan ni kita nak berhibur, nak menenangkan jiwa, hati kita. Sebaik-baik penghibur zikrullah. Tak sebaik-baik penghibur zikrullah. Itu hak paling baik yang realiti hak yang sebenar, tuan. Dah berhibur nyanyi tak boleh, tapi dia sebut hak terbaik. Ini berdasarkan firman Allah, iaitu orang yang beriman dan tenang tentram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah menenangkan hati. Surah Al-Ra'd ayat ke-28. Kita dia tuan nak tenang ni, setenang-tenang ni sebenar-benarnya zikrullah. Nak buat nyanyi tak apa zikrullah, tapi dia jadi amalan kita. Tu penenang hak paling baik sekali lah. Dah tak bernyanyi tak boleh, sampingan. Nyanyi tu sampingan. Baik. Sebab itu, oleh itu umat Islam hendaklah memperbanyakkan mengingati Allah. Itu hak paling baik sekali. Hiburan-hiburan ni sampingan. Benarlah berzikir, kita nyanyi pula boleh. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ada hadis saya baca ni. Sayyidina Ali bin Abi Talib juga pernah menyatakan, hiburkanlah hati dan carilah untuk hikmah-hikmah yang menarik, kerana hati juga berasa bosan seperti badan yang keletihan. Kata Sayyidina Ali rahimahullah, hiburkanlah hati. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nekahkan garis panduan ni telah diterbitkan oleh JAKIM pada tahun 2007 lagi. JAKIM terbit garis panduan ni 2007. Tapi tak diamalkan, tak dilaksanakan. Sebab tu tuan-tuan, mungkin sampai masa kita perlu buat perubahan. Industri hiburan yang ada dalam negara kita ni tuan-tuan, nak sepatutnya cuba berusaha merubah corak ni mematuhi garis panduan. Garis panduan yang diletakkan JAKIM supaya industri itu halal, bukan sahaja pada peraturan manusia, malahan halal pada kacamata Allah Ta'ala, mendapat pahala. Tuan-tuan, okey, saya nakaskan kita terus masuk kepada panduan hiburan ni. Saya bawah lagi. Saya tak okey, tuan-tuan lihat sikit. Okey, garis panduan ya. Garis panduan ni. Ini penting. Okey. Yang pertama sekali, saya rekahkan garis panduan ya. Yang pertama artis. Garis panduan yang perlu ada pada artis ni. Abang nak hati ni tengok ni. Yang pertama, kepribadian yang mulia dan akhlak yang baik hendaklah sentiasa dikekalkan walaupun berada di luar persembahan, sesuai dengan mesej yang dibawa. Kadang-kadang artis ni dalam kadang-kadang lah semasa persembahan cantik beliau, tapi di belakangnya teruk, terlibat dengan pelacuran sebagainya. Bukan semua lah, bukan semua. Nak ceritanya sepatutnya artis ni dia kekalkan perwatakan yang baik. Pasal orang melihat ni usaha lalu tak sendiri, artis lalu apa pun tak lagi. Betul. Yang kedua, tak pernah disabit dengan mana-mana kesalahan jenayah, sama ada di bawah undang-undang syariah ataupun syirik. Penampilan yang sopan dan beradab sentiasa dikekalkan walaupun berada di luar persembahan. Berpakaian untuk aurat, kemas dan sopan, serta tidak memakai pakaian yang boleh mendedahkan diri kepada eksploitasi penonton dan tidak bercanggah dengan kehendak Islam. Kalaulah hati-hati hari ni tuan, boleh ikut ni kan cantik. Sumber pencariannya pun halal. Tapi kalau langgar semua ni, sumber pencarian jadi haram. Guna duit tu bagi makan anak bini pula. Nak ceritanya dalam negara kita ni kan, undang-undang ni kan panduan tu sama dah. Kalau dapat ikutkan cantik.
Sebab tu kalau kita katalah SUKM ni, UKM ke mana-mana kita nak tubuh kumpulan. Kita ada unit kebudayaan. Contohlah kan. Kita nak buat nyanyian ke, nak buat hiburan ke. Garis panduan yang telah kita kerjakan. Ikut yang ni 100%. Ini bukan sahaja undang-undang, bukan undang negara, tapi bertepatan dengan pendak Islam. Itu hak paling penting. Baik, contoh lagi, okey. Sambung, adat berpakaian, tata rias dan dandan rambut yang tak menyerupai jantina yang berlainan. Kalau lelaki-lelaki lah, dia lelaki-lelaki nampak macam perempuan, mana perempuan, lelaki gay lah. Ke mak ayah. Dia dah perempuan tak boleh buka rambut, buka aurat. Wajib untuk aurat. Hiasan dan dandanan hendaklah pada kadar yang bersesuaian dan sederhana sesuai dengan urus masyarakat. Ini panduan. Persembahan, seni pentas, ucapan, gerak laku dan sebagainya yang tidak mengandungi simbol-simbol yang dapat ditafsirkan secara tersurat atau tersirat yang bertentangan dengan akidah, syariat dan nilai-nilai Islam. Ucapan dia ke apa pun dia buat, jangan ada simbol-simbol yang bertentangan dengan akidah. Contoh, artis ni pentas dia buat satu simbol. Simbol apa? Simbol keagamaan Kristian contoh. Ataupun Hindu, Buddha sebagainya. Jadi haram lah. Jadi haram ini. Baik. Sebab tu artis ni dia kena belajar lah. Kalau dia kembali kepada agama, kepada Islam ni kena belajar. Ada perkara yang bolehkan. Berlakon jadi sami Buddha. Duduk depan apa namanya berhala. Sujud tak berhala. Ustaz saya berlakon je. Ustaz bukan sungguh-sungguh pun. Rosak tak faham. Perbuatan yang menjadi mengkufur, menjadi dia kufur. Dia mengucap balik lah. Sebab tu kena tahu sempadan. Kena tahu. Baik. Dalam keadaan yang bersesuaian untuk mengelak rasa tidak disenangi oleh orang yang mendengar dan menonton. Plot penceritaan yang bukan realiti dan berasaskan khayalan adalah dibenarkan untuk menyampaikan sesuatu yang mesej. Dia buat lakonan tu khayalan lah kan? Boleh. Sekali mesej yang baik boleh. Tapi cara pelaksanaannya mesti jangan ada pelanggaran syariat. Faham kan? Okey. Lawak senjata hendaklah berpada-pada dan tidak melampaui batas itu sehingga membawa kepada ketawa yang melampau. Dah berlaku, lawak lah. Kita kontrol tuan-tuan. Hak lawak tu harus kontrol. Okey. Lagi, sambung. Lawak jenaka tak boleh dilakukan pada perkara yang serius dan pada perkara yang perlu ditangisi. Lawak jenaka berkaitan akidah tak boleh. Nak berkaitan dengan agama, akidah agama tak boleh. Sebab tu dia tahu tempat-tempat yang dibolehkan, tempat-tempat yang tak dibolehkan. Ada perkara yang perlu ditangisi. Kawan tu meninggal contohlah dia buat lawak-lawak je. Apa rasa kawan tu? Boleh dia rasa. Contoh kan, marah tak marah. Semua ni berkaitan dengan akidah, syariat dan akhlak. Ada kaitan semua. Okey, kemudian sikit lagi. Tidak mengandungi unsur pendustaan pada sesuatu fakta, kata-kata kesat, lucah dan fitnah. Dia buat lawak, tapi fakta tu fakta yang pendustaan. Contoh buat jenaka buat vaksin. Oh, vaksin tak. Dia nak je. Tapi dalam jenaka tu ada unsur-unsur yang contohlah yang unsur-unsur yang berbentuk pendustaan terhadap sesuatu fakta. Kalau ambil vaksin mati semua orang contohlah. Nah, ada pro kontranya tapi bukan kebaikannya dia dah dapat. Contoh betul. Ataupun dalam fakta-fakta lain-lain apa sekalipun kalau ada bentuk pendustaan walaupun lawan nyata je tak boleh. Pasal hadis yang saya bacakan tadi, amzahu wal aqu ila haqq, aku pun bergurau kat Nabi. Berlawan nyata juga, cuma aku tak cakap mereka hak benar je. Jadi jangan sebab nak melawak kita berbohong. Menggunakan fakta-fakta yang bohong, akhirnya orang pun pegang dengan fakta hak salah. Kita dosa. Okey, lagi tak mengandung unsur yang menimbulkan penghinaan terhadap mana-mana individu atau organisasi, tak mengandungi unsur keganasan, tak menimbulkan trauma dan gangguan emosi, tak melakon watak menyerupai jantina yang berlainan. Dia laki-laki berlakon perempuan contoh. Tak boleh tu. Pakai perempuan dia lelaki je tu. Tak boleh lah. Dia perempuan yang berlakon perempuan.
Tapi itu pun ada batasan dia. Pegang sini jadi haram jugalah. Kecuali bini dia laku. Dia pegang. Itu pun tetap haram jika perbuatan itu menimbulkan ghairah dan nafsu. Bini dia dicium di kawaman. Berlakon cium kawaman bini dia haram juga. Ustaz ni saya kan memanglah bini kau boleh cium tapi tidak ada bini kan. Ni depan ramai ni menimbulkan ghairah Allah lain. Haram juga lah. Kita tahu batasannya. Okey, nyanyian. Gerak laku, nyanyian, ucapan dan sebagainya yang tak mengandungi simbol-simbol yang dapat ditafsir sebagai tersurat dan tersirat yang bertentangan dengan ajaran dan nilai Islam. Sama jugalah gerak laku, nyanyian, ucapan. Jadi jangan ada benda-benda yang bercanggah dengan akidah, syariat dan akhlak. Nyanyian. Dua, berinteraksi dengan penonton secara sopan sama ada melalui perkataan dan perbuatan. Dulu, ingat dulu. Tak nyanyi yang mana dulu? Siapa dulu? Penonton nyanyi, dia buka baju. Balik baju kat penonton. Timbul penonton sendiri tak? Semua tu perkara-perkara yang luar ada. Tak berakhlak dan tak beradab. Nah, kita tak sila dia. Kita doakan supaya orang macam mereka dapat hidayah. Dan mereka boleh kembali ke pakat Islam. Mereka boleh mengusahakan industri hiburan ni berdasarkan kehendak Islam. Bukan lagi. Okey. Keadaan fizikal, mental dan emosi penyanyi berada pada tahap yang baik. Persembahan diadakan dalam keadaan yang terkawal dan tingkah laku tidak liar serta melampaui batas. Nyanyianlah. Kemudian tarian. Gerak tarian tak mengandung simbol-simbol yang dapat ditafsirkan sama ada secara tersurat atau tersirat yang bertentangan dengan akidah, syariat dan nilai-nilai Islam. Unsur pemujaan atau penyembahan secara langsung atau tidak langsung kepada sesuatu makhluk atau pribadi lain hendaklah dielakkan. Tuan-tuan, boleh ke perempuan nyanyi kepada lelaki menari tarian? Tarian tuan. Dalam tak syakul mazhab ni sebut haram. Kalau tarian tadi tarian yang menimbulkan fitnah. Kalau setakat dia kasih saja tak menimbulkan fitnah, itu masih berlaku khilaf ulama. Kalau tarian tadi tarian, dengar bapak ya, ini kalau sekiranya berlaku ni dan tidak yang berlainan. Tetapi kalau semua perempuan berlaku, yang menyanyi perempuan, yang hadir perempuan berlaku, tak apa, salah lah, tak ada fitnah. Faham kan? Malahan aurat pun berbeza. Tuan-tuan, aurat sesama perempuan kat mana? Aurat sesama perempuan. Perempuan bersama perempuan. Katalah dalam dewan ni semua perempuan belaka. Dewan tertutup, semua perempuan, tak ada lagi. Rambut aurat tak rambut? Tak aurat. Habis tu kat mana aurat dia? Sama perempuan. Pusat dengan itu. Dia nak buka baju depan-depan kawan dia. Tak aurat. Cuma haram kalau menimbulkan fitnah. Kawan dia sting. Padahal perempuan. Rupa-rupa dia sting. Contoh. Jadi haram. Kalau tubuh kita jadi haram. Aurat perempuan dengan lelaki ajnabi kat mana? Adik perempuan kita, adik kakak kita. Mahram kita kan aurat perempuan yang mahram. Aurat perempuan yang mahram dengan lelaki yang mahram, kat mana? Pusat dengan tutu. Kakak kita nak susukan anak dia buka terus dapat kita. Buka aurat. Dah berdosa. Tengok, timbul fitnah ke tak? Kalau menimbulkan fitnah, jadi haram. Haram tadi bukan kerana aurat, kerana fitnah. Abang menengok dia, sting tu. Contoh. Abang menengok nama mana? Sting. Contoh. Nama abangmu je, abangmu je. Kalau timbul fitnah, jadi haram. Kalau tak timbul fitnah, tak apa. Anak perempuan kita, contoh kakak kita, tak depan kita, depan ayah, dia elok pukul dada dia, orang susu anak dia. Nampak pada darah, contoh kan? Haram tak? Tidak haram jika tak timbul fitnah. Sebab bukan aurat. Aurat pusat dan betul. Cuma bila timbul fitnah, baru jadi haram. Pasal hari ni banyak haram makanan. Ayah ni Power Ranger. Sokak ni kita hari. Tengok anak hosting.
Contoh. Macam tu wajib tutuplah. Pasal bahaya. Timbul fitnah. Clear dah? Jadi tuan-tuan nak ceritanya, kalau sama-sama perempuan ni nak menyanyi dia lebih sikit, tak ada salah. Kalau laki-laki ajnabi, ada laki-laki ajnabi dalam majlis tu, di situ akan timbul fitnah. Kalau laki-laki tengok, same jadi, timbul syahwat. Jadi haram kerana timbul fitnah. Ya, tak jelas. Jadi kali ini perempuan menyanyi boleh. Timbul fitnah tak ada fitnah. Waktu dosa kita orang semua. Dia ni sikit je, tak timbul fitnah. Timbul fitnah jadi haram. Kalau sama perempuan lain kita, fitnah dah hilang. Kecuali ada hak lesbian tadi. Okey. Selagi dengan kena syarat dan urus masyarakat setempat, kita beri kumpak boleh dah. Awas sikitlah. Gerak tari yang tak menimbulkan fitnah dan memberahikan, gerak tari yang tidak menimbulkan fitnah dan memberahikan walaupun dipersembahkan oleh pasangan yang sah atau bersama mahram. Katalah yang menari ni suami isteri, dua penari. Bila dua isteri bukan lebih lagi. Menimbulkan syahwat lah. Bawah tengah. Tak haram. Kalau nak menari lebih-lebih, dan ambil dia. Faham? Ambil dia. Jadi, tak bercampur antara lelaki dan perempuan dalam satu persembahan yang boleh menimbulkan fitnah tu. Dia pun tak tahu. Tidak bercampur antara lelaki dan perempuan dalam satu persembahan yang boleh menimbulkan fitnah. Kalau bercampur, sikit. Jangan ada tarian yang pelik-pelik yang menimbulkan fitnah. Kalau nak tari berlebih, perempuan, laki-laki. Boleh lebih. Boleh tak? Jelas tak ni? Kali panduan, jelas lah? Jelas. Okey? Sikit lagi. Okey. Tidak bercampur antara lelaki dan perempuan dalam satu persembahan yang boleh menimbulkan fitnah dan tidak mengandung unsur yang menimbulkan penghinaan terhadap agama dan budaya masyarakat tertentu. Jelas tak jelas? Jadi sebab suara-suara tadi, perempuan nak menyanyi. Kalau menyanyi tak biasa saja, tak menimbulkan fitnah, okey. Tapi kalau dengan nyanyian tadi menimbulkan gairah nafsu lelaki, maka tak boleh dipecah pula. Tak boleh dipecah pula. Contohlah, kalau nyanyi lagu Wahid kita, tengok kamu semua. Lagu Wahid kita, perempuan nyanyi. Tak apalah. Tapi naik pentas dengan berjoget pula. Pakai ketak nampak sana botok sana sini. Contoh, abang boleh posting tu. Timbul fitnah dah tu. Balik rumah ingat. Bini tak ada. Bini cuti contoh. Leceh lah. Kan? Okey. Okey, sikit lagi. Kita beri kumpak pasal ada surau ni. Okey, lagu, lirik mengandungi kebaikan dan nilai-nilai murni, memberi kesedaran dan membawa kepada keinsafan selari dengan adab kesopanan, sensitif makluman agama, bangsa dan negara hendaklah sentiasa dipelihara. Tuan-tuan, kita menyanyi, jangan nyanyi jangan kita celak agama lain, tak boleh. Quran tak bagi, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yusubbullaha a'lam bighairi ilm. Jangan kamu mencela agama lain, Tuhan lain yang mereka sembah lain daripada Allah. Nanti mereka akan cela Allah tanpa ilmu. Kita mengajar, kita akan sebut agama lain sesat. Contoh kafir, sekadar makna tu tak salah. Tapi bila di luar sana kita memakan haram kita tak boleh. Pasal nanti mereka akan makan Allah Taala agama kita secara membuta tulis. Dilarang. Dalam ni pun sama, dalam lagu pun. Boleh menggunakan terjemahan Al-Quran dan hadis dengan menjaga adab yang selaras dengan syarak. Kita buat lagu tapi guna terjemahan boleh. Tapi kalau kita ambil Al-Quran buat lagu tak boleh. Sebab Quran mesti dibaca yang tertib. Tak boleh buat lagu Melayu ni. Kita contoh lirik. Aku cinta Tuhan. Kita Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak boleh. Sebab Quran wajib dibaca dengan tertib. Tapi kalau kita nak ambil terjemahan dia, segala puji bagi Allah, Tuhan segala alam. Tak apa, terjemahan. Faham tak? Ini pun kita tahu ni, kita tahu. Ayat-ayat Al-Quran tak boleh jadikan lirik lagu melainkan dengan
kaedah iktibas. Ayat Quran ni tak boleh jadi lalu. Ayat Quran hak bahasa Arab lah. Terjemahan lain. Hak bahasa Arab kecuali iktibas. Iktibas maknanya kita petik gaya bahasa Quran, tapi bukan ayat Quran. Petik gaya bahasa je. Itu tak apa. Kita tak nak Quran pun, petik gaya bahasa. Tak apa. Bukan ayat Quran. Kalau ayat Quran betul, tak boleh kita lakukan. Mesti dibaca dengan takdir. Okey? Terima kasih. Nyasib berbentuk doa adalah harus. Harus. Tidak digalakkan menggunakan matan hadis kerana bimbang berlaku kesalahan persebutan yang boleh membawa perubahan pada makna. Dan matan hadis sama. Matan hadis bahasa Arab tu kita buat nyanyian. Tak ada. Terjemahan tak apa. Baik. Kemudian tak mengandungi kalimah syahadah yang tak sempurna. Separuh dia. Jangan. Kalau kalimah syahadah dia sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Jangan asyhadu an la ilaha, itu je. Tiada Tuhan melainkan. Tak boleh. Okey. Tak mengandungi ungkapan yang manipulasi terjemahan Al-Quran dan hadis untuk tujuan yang salah. Okey, tak mengandungi ungkapan yang manipulasi kalimah-kalimah suci dalam Islam untuk tujuan yang salah. Tak mengandungi ungkapan mengutuk nasib dan mempersoalkan ketentuan Allah. Tak mengandungi pemujaan kepada makhluk dan peribadi lain. Tidak mengandungi unsur lucah, membangkitkan nafsu dan lambang kata yang ditafsirkan lucah. Okey. Tak mengandungi unsur maksiat atau membawa kepada perlakuan yang diharamkan. Tak mengandungi unsur penghinaan, aib, cacian, fitnah dan mengendah-rendahkan seseorang. Kemudian peralatan muzik harus menggunakan peralatan muzik yang diharuskan oleh syarak dalam majlis perkahwinan atau kerakyatan tertentu. Tak boleh digunakan untuk mengiringi bacaan Quran. Baca Quran bukan muzik tak boleh. Ada yang YouTube tuan, dari YouTube. Agama apa dia buat satu Indonesia ke mana? Saya tak pasti. Dalam YouTube. Dia buat macam satu kumpulan apa tu? Ni kumpulan dia macam baca Al-Quran dengan doa ni, macam dalam Kristian. Apa nama bagus? Saya tak ingat. Ada orang kata saja itu. Hak haram. Yang ni haram. Tak boleh. Dengar apa ni? Bagus, sedap ni ayat Quran. Tak boleh. Ayat Quran mesti dibaca dengan tajwid. Kalau kita nak buat lagu dengan terjemahan boleh. Tak boleh. Al-Quran tak boleh. Jadi perbuatan macam itu perbuatan yang haram. Tak boleh. Tapi yang buat bukan orang Islam pun. Kan? Tahu saya lah. Dia buat macam tu mengeluarkan orang. Dia macam dia baca kitab Injil tu, kesian baca kitab Injil dengan muzik dia pun buat Quran gaya macam tu. Tak boleh. Haram. Okey, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sikit lagi, tak boleh digunakan untuk mengiringi apa-apa program yang diadakan di dewan dan dewan solat masjid dan surau serta kawasan serambi masjid. Kita nak bermuzik dalam masjid boleh lah. Muzik luar masjid. Unsur-unsur muzik mendorong kepada suasana positif, menyuntik ketenangan, membangkit semangat yang baik, tak melambangkan pemujaan yang atau yang dianggap sakral oleh penganut agama lain. Okey. Saya rasa hak bawah-bawah ni tak ada apa. Okey. Sikit lagi. Tak membangkitkan emosi negatif yang bercelah dengan ajaran Islam, tak mengganggu ketenteraman masyarakat awam dan tak membawa kepada perbuatan maksiat. Penganjuran program hiburan. Program hiburan yang dianjurkan hendaklah mengambil kira aspek-aspek berikut: manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat, tempat yang bersesuaian, masa dan hari yang bersesuaian yang tidak menyentuh sensitiviti ajaran Islam dan masyarakat. Ada orang itu. Contoh hari raya, hari Jumaat. Contoh pada hari Jumaat dia buat kerja macam ni contoh. Ataupun benda-benda yang menyentuh sensitiviti agama. Tak boleh lah ya. Mendapat keputusan pihak berkuasa sebelum sesuatu program dianjurkan. Okey. Program yang dianjurkan tak mengandungi perkara-perkara berikut: unsur ritual, tanda dan simbol yang bertentangan dengan ajaran Islam, perbuatan yang diharamkan oleh Islam, okey, keadaan yang membawa kepada kekacauan atau gangguan terhadap ketenteraman awan. Sampai akhirlah. Tuan-tuan, saya rasa saya nak baca habis ni. Masa suntuk dah ni, saya buka sedikit soalan. Kalau ada soalan sebelum kita tangguh. Saya, ya. Ya.
duit tak? Bagi duit mana? Duit tu masuk permainan, bermain tembak ke apa, Okey. Baik. Gini. Yang pertama, soalan yang pertama, saya jawab soalan ya. Meeting, kita meeting, masuk asar tak berhenti lagi, mesti tak berhenti. Katanya penting. Contoh sembahyang asar sampai habis waktu, siapa yang menanggung dosa? Gini tuan-tuan, kalau sekiranya meeting tadi dia berhenti sempat untuk sembahyang, cuma lewat sikit. Contoh maghrib pukul 7.20, contohlah, contoh 20. Meeting lewat habis pukul 7 lebih. Jadi kita pukul 7 bersembahyang. Yang tu tak haram. Yang tu tak haram selagi sempat sembahyang dalam waktu. Selagi sempat sembahyang dalam waktu ya. Ingat baik-baik ya. Waktu solat ni ada beberapa waktu dalam fikir. Yang pertama waktu ikhtiar atau waktu paling afdal, iaitu di awal waktu, masuk waktu saat sembahyang. Ini dipanggil waktu afdal. Yang kedua, waktu harus. Waktu ni bila? Waktu masa yang kedua. Yang kedua sebelum masuk waktu makruh. Itu waktu harus tu. Waktu makruh ni bila? Waktu makruh ni habis sembahyang, habis waktu. Elok sembahyang asar dah masuk maghrib. Itu waktu makruh. Harus tu sebelum. Itu Allah. Yang keempat, satu afdal, harus kan, harus. Yang kedua, waktu tahrim, haram. Harus waktu afdal, harus makruh. Afdal awal waktu. Harus ni tengah-tengah antara harus dengan afdal. Makruh afdal, tu waktu harus. Makruh ni bila? Habis sembahyang, masuk habis waktu. Masuk habis memang asar, masuk maghrib, makruh. Waktu yang keempat, waktu tahrim, haram. Masuk sembahyang waktu maghrib, asar tak sembahyang, baru nak sembahyang asar. Itu waktu tahrim, haram. Bukan haram sembahyang waktu tu. Perbuatan melewatkan sembahyang sampai ke waktu itu haram. Faham tak? Jadi kalau sekiranya meeting kita tadi tak sampai tahap waktu yang haram, kalau tak nak tanya ni, boleh kita ikut meeting. Tapi kata kalau dah 10 minit nak maghrib ni, tak boleh lagi, contohlah. Kita wajib keluar. Minta maaf saya keluar. Kata aku saya tak boleh duduk. Kalau kita keluar, dia kat kita, contohlah, dia buang pergi dia berdosa. Orang yang tu dia berdosa pasal dia ketua. Dia ketua tadi yang halang orang lain buat kebaikan ni, dia kira halang membuat kebaikan, malahan kewajipan. Dia menanggung dosa, tapi selagi kita ada mampu keluar, kita kena keluar. Jangan orang bukan dosa tak keluar, tak boleh. Kamu kena keluar dulu. Kalau kamu tak bagi keluar lah, baru kalau bongku kamu keluar, aku cat kamu contoh, aku buang kecil contoh. Tak. Clear? Baik, soalan yang kedua berkaitan dengan apa dia? Pamphlet. Pergi pamphlet, ada permainan yang kita kena bayar duit. Okey, bayar duit tadi adakah dikira hadiah? Adakah dikira pertaruhan? Katakanlah kalau pamphlet ni dia ada satu bayar duit tu sebagai pendaftaran, bukan hadiah, pendaftaran. Katalah nak masuk ni, nak masuk rumah ni kena bayar RM1 contoh. RM1 ni adakah hadiah? Bukan hadiah, tapi pasal nak siapkan benda tu, contohlah permainan dia memerlukan bonus sebagainya, ada penulisan dia. Kalau setakat itu bukan buat pertaruhan, hukumnya harus. Contoh bila kita masuk, ada permainan, main-main benar dapat hadiah, bukan kerana buat pertaruhan ni, atau harus. Tapi kalau permainan itu berdasarkan wang pertaruhan, kita bayar RM1, kita pun main. Kalau dapat hadiah, tak dapat hilang wang tu. Wang tadi macam pertaruhan, itu haram. Itu unsur judi. Faham tak? Jadi kena faham, adakah wang tadi pertaruhan ataupun bukan pertaruhan.
Kalau wang tu pertaruhan, jadi haram. Faham tak? Kita masuk satu sukan. Nak masuk dah sekolah. RM10 ke tu. Pasal apa daftar? Ni nak sewa macam-macam ni. Nak sewa tempat ni. Tak? Jadi, duit ni dia sewa ni. Masuk situ, bayar RM10 daftar. Kita pun main macam-macam lah main. Tiba-tiba ada pula apa namanya pertandingan. Kalau kau bayar lah, pertandingan kita dapat hadiah. Hadiah dia bagi duit tak? Hadiah pihak pengajar bagi. Kalau kita halal. Jadi kena pastikan wang tadi daripada pertaruhan ataupun tidak. Kalau Betul tak? Macam pertandingan memancing. ya. Siapa nak masuk, RM10 ada 3 hadiah lumayan RM10 untuk motor dan sebagainya lah. Apa hukum Ustaz? Maaf macam mana? Kita nak masuk memancing. Okey. Kita bayar RM20. Ya. Hadiah pertaruhan, hadiah bola apa lah. Okey. Nak dapat lebur. Tak. Okey. Cerita dia sekarang ni nak masuk peraduan memancing ni kena bayar lah. Bayaran tu duit tadi dia buat duit tadi untuk apa? Kalau duit RM50 tadi memang untuk buat hadiah. Dah RM50 kalau 100 orang berapa? Contohnya kan. Kalau 2 orang masuk daripada uang inilah dibeli hadiah. Dibeli satu hadiah. Siapa hak menang dapat hadiah tu. Hak tak menang habis hak RM50 tu. Kalau begitu hukumnya judi. Tetapi kalau apa nama RM50 ni bukan digunakan untuk hadiah. Nanti masuk hati ada makanan yang disediakan, ada kemudahan lain. Wang tu digunakan untuk perumusan, bukan untuk hadiah. Faham tu? Ataupun wang ni sewa pancing untuk contoh. Sewa pancing ke pakai apa perumusan. Perumusan bukan untuk hadiah, untuk perumusan penuh. Sikit pun tak guna untuk hadiah. Kalau begitu hukumnya harus halal. Gila. Jadi selagi ada pertaruhan judi, tak ada pertaruhan wang tu untuk perumusan. Untuk beli hadiah ni contoh bukan hadiah untuk contohlah untuk ada makan semua contoh ada apa nama sewa pancing tu sewa bayar sewa sebagainya lah. Kalau begitu harus. Jadi kena pastikan wang tu ke mana. Clear? Okey. Ada soalan lain tak? Saya buat atas. Tak ada. Ada dah? Kalau tak ada, saya rasa setakat ini saja hari ini. Jadi tuan-tuan dalam apa namanya nota garis panduan JAKIM ni saya tak habiskan sikit ada. Saya tak habiskan yang sikit je. Tuan-tuan boleh semak sendirilah. Tapi apapun garis panduan JAKIM saya lihat bagus untuk kita realisasikan dalam industri hiburan dalam negara kita hari ini. Mudah-mudahan setiap hari nanti negara kita ini boleh berubah kepada bentuk yang lebih Islam. Orang soalan? Okey, ada soalan. Soalan Facebook saya jawab sikit. Assalamualaikum Ustaz, boleh ke wanita bertudung meletakkan rambut palsu di atas kepala sebagai perhiasan untuk sebarang persembahan? Masih bertudung dan meletakkan tudung dan di dalam baju. Okey, tuan. Ya. Boleh ke wanita bertudung meletakkan rambut palsu di atas kepala sebagai perhiasan untuk sebarang persembahan? Masih bertudung dan letakkan dalam tudung dalam baju. Dia pakai tudung. Dia bertudung lah. Cuma ambil rambut palsu letak atas kepala. Tuan-tuan yang pertama sekali, kalau berkaitan hukum menyambung rambut ambil lain. Hukum menyambung rambut lain. Ini bukan sambung ni, letak. Sambung rambut hukumnya lain. Ni letak atas kepala. Tengok. Kalau sekiranya menimbulkan fitnah, orang tengok, dia ni tak tutup rambut, jadi haram juga. Disebabkan menimbulkan fitnah ni. Dia ingatkan rambut dia. Tengok, wah, kau kerik ni. Sting tu orang bagus. Bangun lagi. Padahal dia pakai tudung tu. Dia pakai rambut atas. Orang tak nampak pun tutup rambut. Nampak rambut. Menimbulkan fitnah. Jatuh pada haram. Tapi kalau dia pakai tudung tu, dia tak rambut tu. Dia tak rambut tu. Tu rambut tu apa kau? Ya. Dia memang pakai tudung lengkap. Tak orang lah. Letak rambut tu kau tahu. Nampaklah rambut palsu. Sekadar suka-suka. Contoh gitulah. Nah, kalau begitu orang nampak tadi orang dah tahu. Saja-saja tak rambut tu. Dia pakai tudung. Orang nampak lah orang tahu pakai tudung. Tu rambut tu sekadar dia pakai topi.
Macam kata okey je. Kalau begitu tidak haram. Faham tak? Tidak haram. Kalau begitulah tidak haram. Jadi perkara ni lihat kepada sejauh manakah ia menimbulkan fitnah. Abang mau saya buat contoh. Saya buat contoh. Kita orang lelaki pergi beli apa tu? Pistol. Bukan pistol tu. Alat-alat tu. Dia pun tak kata orang. Dia suara si elok. Tapi pakai alat tak bawah. Bukan angry dia pun. Faham tak ni? Ya. Pasti je. Timbul fitnah tak? Kalau menimbulkan fitnah, jatuh pada haram. Walaupun bukan aurat dia, bukan pistol dia. Itu contoh dia, minta maaf contoh dia. Jadi cerita dia tuan, cerita dia walaupun kita tutup aurat, tapi kita buat perkara yang menimbulkan fitnah. Macam juga saya sebut perempuan ni kan, perempuan yang bukan mahram bersama dengan lelaki, perempuan yang mahram bersama lelaki mahram. Ayah dengan anak perempuan dia, aurat dia tak tutup dia, bukan dia tak aurat. Tapi kalau menimbulkan fitnah, jadi haram. Walaupun dada dia bukan aurat di sisi pandangan masyarakat. Timbul fitnah jadi haram juga. Clear tak? Wallahu a'lam. Cukup sekat dulu. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم تقبل يا كريم.